Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 Jun bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Kes tampar pelayan restoran pula, Zaim dipenjara lagi. Juga video wanita berlagak inspektor hina Lance Corporal disiasat. Muhammad Zaim Faiz Tarmizi, lelaki yang dijatuhi penjara 7 hari minggu lalu kerana menunjal kepala seorang pemandu wanita, kembali dihukum penjara lagi hari ini. Kali ini dia dijel 9 hari selepas mengaku bersalah mencederakan 2 pelayan restoran. Magistrate Mahkamah Cameron Highlands Qasiratul Jannah Usmani Othman turut memerintah tertuduh Muhammad Zaim Faiz 29 tahun didenda masing-masing RM1,000 untuk kedua-dua pertuduhan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, penyelia kilang terbabit didakwa menampar pipi pekerja restoran V. Dennis Pillai 24 tahun sebanyak 4 kali kerana makanan dipesan lambat sampai. Perbuatan tersebut didakwa dilakukan di sebuah restoran nasi biryani di Tanah Rata, Cameron Highlands, kira-kira pukul 4.20 petang 4 Jun lalu. Tertuduh turut didakwa menampar seorang lagi pekerja restoran yang sama bernama Samir Das sebanyak 2 kali di pipi kiri pada tarikh dan waktu yang sama. Bagi kedua-dua pertuduhan, Muhammad Zaim Faiz didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang boleh dikenakan penjara setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya. Pada 9 Jun lalu di Mahkamah Magistrate Tapah, tertuduh dihukum penjara 7 hari selepas mengaku bersalah mencederakan seorang pemandu wanita yang dalam perjalanan turun dari Cameron Highlands menuju ke Tapah. Video berdurasi 59 saat itu tular dan kemudian tular pula dakwaan daripada orang awam dia memukul pekerja restoran. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han memaklumkan pihaknya menerima laporan berhubung video tular seorang wanita yang mengakui dirinya pegawai polis berpangkat tinggi menghina 2 anggota polis berpangkat rendah. Jelas beliau, pengadu yang juga merupakan salah seorang daripada individu yang didatangi wanita terbabit mendakwa wanita itu turut mengugut mahu memukul orang awam. Kejadian dilaporkan berlaku di kedai makan di Taman Sri Gombak, Batu Cave jam 12.30 hari semalam. Menurut Datuk Hussein, wanita yang memperkenalkan diri sebagai penjawat awam bertindak memarahi pengadu atas sebab membuat bising di rumah jiran. Dia turut menggunakan nada suara tinggi dan mengatakan ingin menahan pengadu kerana membuat bising, kemudian mengugut mahu memukul pengadu dan turut memarahi orang awam yang berada di lokasi kejadian. Datuk Hussein berkata wanita itu juga mempersenda pegawai rendah polis dan tidak memberikan kerjasama untuk menunjukkan kad kuasa apabila diminta. Polis membuka 2 kertas siasatan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Katanya pemeriksaan lanjut juga mengesan 2 rakaman video yang tular di media sosial memaparkan kejadian itu. Suspek dipanggil ke bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak untuk siasatan lanjut. Beliau menasihati masyarakat supaya tidak terus menularkan video berkenaan dan memberikan komen yang boleh menggugat ketenteraman awam selain akan mengganggu proses siasatan. Terdahulu tular 2 klip video berdurasi 24 dan 10 saat yang dimuat naik di media sosial dan menerima pelbagai reaksi daripada netizen. Di Sabah, 2 pelajar yang meminum air berkarbonat campur spirit dilaporkan meninggal dunia. Dalam kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri hari ini memaklumkan kedua-dua pelajar berusia 17 tahun itu disahkan maut masing-masing pada Rabu dan Khamis di Hospital Queen Elizabeth HQE1 dan HQE2. Sebelum ini, 2 pelajar sebuah sekolah menengah di Pitas itu kritikal akibat keracunan metanol selepas dipercayai meminum minuman berkarbonat bercampur spirit. Kematian pelajar kedua pada Khamis lalu disebabkan kecederaan otak yang teruk, toxicity cerebral akibat keracunan metanol. Kes diklasifikasikan sebagai kes mati mengejut SDR.
Sementara itu, semua 25 pelajar lain yang turut mengalami keracunan sudah dibenarkan pulang ke asrama selepas menerima rawatan. Sebelum ini, Pemangku Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS Dr. Aziz Sana melaporkan seorang pelajar meninggal dunia selepas disyaki keracunan metanol pada Rabu lalu. Pelajar terbabit disahkan maut disebabkan pelbagai organ dalamannya gagal berfungsi. Pada 9 Jun lalu, seramai 27 pelajar lelaki sekolah terbabit dimasukkan ke hospital akibat keracunan metanol selepas dipercayai minum minuman berkarbonat dengan cecair spirit hingga menyebabkan keracunan. Penggunaan teknologi dalam penjurian bagi pertandingan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Kebangsaan MTHQK 2023 dilihat lebih sistematik dan efisien. Hakim kategori tilawah Dato' Ahmad Faizul Ghazali berkata penghakiman menerusi sistem e-tilawah itu membolehkan para hakim melakukan penilaian dengan lebih telus dan tepat. Jelasnya ia merupakan satu langkah terbaik dan boleh menjadi contoh bagi anjuran negeri serta antarabangsa kelak. Cuma apabila tahun lepas dengan tahun ini digunakan pendekatan menggunakan e-tilawah, penghakiman dalam bentuk iPad, penghakiman secara IT ini, maka di situ menampakkan lebih efisien selangkah ke hadapan di arena tilawah peringkat kebangsaan ini yang saya kira menjadi model kepada seluruh negeri-negeri dalam Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa juga. Jadi di situ memberi benefit yang besar kepada semua para juri di dalam menilai peserta dengan secara yang lebih telus dan lebih tepat. Tambahnya, langkah tersebut telah menunjukkan bahawa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sudah ke hadapan seiring dengan pembangunan teknologi sekaligus dapat menaikkan martabat dan mutu MTHQK itu sendiri. Dalam pada itu, Hakim kategori Hafazan Profesor Madya Dr. Khairul Anwar Muhammad memaklumkan prestasi kesemua peserta dalam MTHQK kali ini adalah yang terbaik. Pertandingan kali ini katanya menunjukkan persaingan sengit antara kesemua peserta. Okey, secara keseluruhannya peserta hafazan ni seramai 79 orang, 79 peserta daripada seluruh negeri. Kita mendapati daripada peserta pertama hingga yang ke-79 tidak ada satu pun peserta yang menolak ataupun tidak dapat menjawab soalan. Itu satu peningkatan yang amat-amat tinggilah yang patut kita rasa banggalah. Jadi maknanya kalau malam besok diumumkan Johan yang ketiga tu, dia adalah pemilihan terbaik di kalangan yang terbaik. Dia bukan pilihan yang terbaik daripada yang tidak baik. Tambahnya lagi, kesemua peserta bagi setiap kategori yang dipertandingkan mampu menyempurnakan tugas dan soalan spontan yang ditanya kepada mereka. MTHQK 2023 melibatkan seramai 14 hakim bagi kategori hafazan dan seramai 12 orang hakim untuk kategori tilawah. Bagi memastikan hala tuju pemenang pertandingan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Kebangsaan MTHQK setiap tahun, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menyediakan pelbagai platform supaya kejayaan mereka tidak terhenti hanya di atas pentas sahaja. Ketua Pengarahnya, Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata platform tersebut bukan sahaja membuka peluang kepada pemenang untuk melangkah lebih jauh, namun dapat menarik minat lebih ramai generasi muda untuk menceburi bidang tilawah serta hafazan. Yang keduanya, kita juga ada program-program latihan yang kita buat terutamanya kepada pemenang-pemenang dalam pertandingan ataupun majlis tilawah di peringkat kebangsaan, program majlis tahsin Al-Quran untuk melatih mereka ini supaya lebih berdaya saing apabila menyertai pertandingan-pertandingan di luar negara. Dan alhamdulillah kita mendapat kerjasama yang sangat baik daripada para hakim kita yang membantu memberi latihan, memberi tips kepada mereka dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Tambahnya, bagi mencungkil bakat dalam kalangan generasi muda, JAKIM melaksanakan Majlis Iftifal Ilmi yang melibatkan peserta dari sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas MTHQK 2023 di Butterworth, Pulau Pinang semalam. MTHQK 2023 disertai seramai 108 peserta dari seluruh negara dan majoritinya adalah peserta muda. Jelas Datuk Halimah, penyertaan dari kalangan generasi muda pada majlis kali ini menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding pada tahun sebelumnya dan masing-masing mempunyai kelebihan yang tersendiri.
Sementara itu, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan MTHQK 2023 akan melabuhkan tirainya malam ini. Negeri mana yang bakal menjadi johan keseluruhan dan siapakah bakal dinobatkan juara bagi kategori tilawah dan hafazan masih menjadi tanda tanya. Jadi bagi mengetahui suasana semasa di sana bersama wartawan Hanisa Hasanuddin yang kini berada di Pusat Konvensyen PICCA Batu Buat Pulau Pinang. Silakan Hani. Terima kasih Fazida di studio. Assalamualaikum, selamat malam. Baik, malam ini jantung saya berdebar-debar sebab dua perkara. Yang pertama, ya Allah, saya rasa sangat-sangat seronok apabila melihat penonton sampai keluar dewan penuh. Dalam dewan dah sah-sahlah penuh. Di luar dewan ni penuh yang sangat-sangat seronok. Dan yang kedua, kalau anda boleh dengar, jantung saya dudak-dudak nak tahu siapa juara bagi setiap kategori pada malam ini. Dan kalau kita tengok dari mata kasar, sebenarnya kesemua peserta ini telah pun melakukan yang terbaik. Orang kata sedap je bila baca itu dan orang kata sejuk hati bila kita dengar. Dan itu dari kata orang saya yang biasa ni lah. Dan untuk itu kita bersama dengan individu yang lebih arif iaitu Timbalan Ketua Pengarah Dasar JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik adanya. Okey, baik Datuk. Kalau kita lihat pertandingan kali ini orang kata sengit lah kan. Dan mungkin adakah akan ada perbandingan pemakahan tu yang sangat sengit dan mungkin komen Datuk sedikit mengenai penyertaan golongan muda yang sangat memperasankan ni Datuk. Okey, Alhamdulillah kalau kita lihat sepanjang 6 hari bermula pada 11 hari bulan sehingga hari ini 16 hari bulan Jun 2023, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan tahun 2023 yang diadakan di Pulau Pinang, kita dapat lihat akan persembahan peserta, sama ada peserta tilawah ataupun peserta hafazan. Ada banyak peningkatan. Kalau tadi Hani cakap ada persaingan yang sengit, memang tidak dinafikan. Apa ulasan hakim sebentar lagi kita akan ikuti dalam majlis. Dan jarak markah 1, 2, 3 itu memang tak jauh bezanya. Dan Alhamdulillah pada tahun ini penyertaan paling muda berumur 11 tahun. Itu salah seorang daripada peserta hafazan. Ini menunjukkan bahawa minat dan kecenderungan generasi muda hari ini untuk turut serta dalam menjayakan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran dan menunjukkan akan minat generasi muda terhadap penghayatan Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Okey, baik Datuk. Kalau orang kata secara ringkas lah kan, penambahbaikan JAKIM untuk tahun depan dan mungkin orang nak tahu sangat ni negeri mana yang jadi tuan rumah tahun depan ni Datuk? Yang pertama tentang penambahbaikan, memang setiap tahun kita akan adakan muzakarah untuk hakim-hakim tilawah. Hasil daripada Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan yang diadakan saban tahun, kita lihat apakah jua ciri-ciri ataupun kita lihat tentang pencapaian penyertaan. Mana perlu ada penambahbaikan sama ada untuk para peserta dan juga peraturan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan. Itu tadi satu. Memang akan secara berterusan. Yang kedua, soalannya tahun hadapan di mana? InsyaAllah akan diumumkan nanti. Kita ke negeri belah timur ataupun pantai timur insyaAllah. Okey, baik insyaAllah. Terima kasih banyak Datuk atas komen tadi. Kita jumpa nanti dalam Datuk insyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Baik, untuk acara penutupan dan penyampaian hadiah malam ini yang akan berlangsung sebentar saja lagi jam 9 malam ini akan disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi Abdul Razak dan isteri Tuh Puan Datuk Seri Utama Khadijah Muhammad Nur. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar serta Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Jadi sama-sama kita saksikan secara langsung jam 9 malam ini untuk menantikan siapakah juara bagi setiap kategori yang dipertandingkan bagi majlis kali ini. Terima kasih Fazida. Baik, terima kasih Hani atas laporan itu tadi langsung daripada Pulau Pinang. Baik, kita ke berita seterusnya. Dilahirkan sindrom Down dan alami komplikasi jantung berlubang. Bukan itu sahaja, Nur Khalisha Batrisha Mazwan, 4 tahun turut disahkan menghidap leukemia dan kini kanak-kanak itu turut disyaki mempunyai buah pinggang kronik. Keadaan itu sudah cukup menggambarkan penderitaannya dan juga keluarga yang tidak mampu menanggung kos perubatannya. Nur Khalisha merupakan anak bongsu daripada 4 beradik kepada pasangan Mazwan Mahad 46 tahun dan Eda Rozana Mat Darus 44 tahun. Buat ultrasound. Bila buat ultrasound tu doktor kata kemungkinan tapi tak pasti lagi, kemungkinan buah pinggang dia ada masalah. Bila kami dengar macam tu, kita sebagai ibu bapa bila dengar
dia pula nak kena buah pinggang. Allahu Akbar. Luruh ni hati ni memang inilah, tapi takutlah. Tapi itulah kena jaga pemantauan dia. Akak ni kalau kata 3 bulan 7 ni dia doktor akan jumpa doktor pakar buah pinggang. Mazwan yang bekerja di pasaraya hanya memperoleh pendapatan RM1,500 sebulan, tidak mampu untuk menanggung kos rawatan yang semakin meningkat ketika ini. Dia yang baru disahkan menghidap sakit jantung turut terpaksa melakukan kerja sambilan bagi menampung perbelanjaan keluarga. Terima kasih untuk anak-anak yang selama ni faham tentang kesusahan saya. Dia orang tak pernah minta. Dari kecil sampai ke besar, dia orang tak pernah minta. Cuma dia kata, ayah, masa kecil, Alung, saya ingat lagi. Ya, nak ni. Sampai saya kata, nanti ayah beli ya. Okey, perkataan tu lah dia keluar. Okey saja. Dia tak minta dah. Sampai ke sudah, Alung, Angah, Aira sama. Syukur dapat anak 3 orang ni yang faham kesusahan kami. Prihatin dengan nasib keluarga Mazwan, Yayasan Ikhlas tampil menghulurkan bantuan bagi meringankan kepayahan ditanggung keluarga ini. Bantuan yang kita berikan susu, pampers dan juga kotak makanan dan juga nanti insya-Allah sedikit wang tunai untuk memudahkan, untuk meringankan beban keluarga Cik Mazwan. Okey, untuk kempen bantu pesakit sihat ni, ini adalah satu inisiatif daripada Yayasan Ikhlas. Satu kempen yang kita buat untuk kita bantu pesakit untuk cepat sihat. Untuk satu kempen bantu pesakit sihat ni, sebagai contoh, sebelum ni kita dah bagi beberapa bantuan kepada pesakit-pesakit lain, penerima lain, seperti contoh kursi roda, katil dan juga tilam. So ini adalah satu kelangsungan daripada projek kempen bantu pesakit sihat, iaitu kita menyalurkan bantuan kepada adik Nur Kalisha. Bagi yang ingin membantu keluarga ini, boleh layari laman web bantupesakitsihat.com atau salurkan sumbangan ke akaun Maybank Yayasan Ikhlas 5628 3463 6228. Rujukan Bantu Pesakit atau hubungi di talian 019 611 5954. Selepas ini, trak rempuh bas mini. Operasi perjalanan haji setakat ini berjalan dengan baik dan lancar sekaligus mencerminkan perancangan yang teratur tabung haji TH dan komitmen 670 petugas haji kali ini. Menurut Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, dalam siri lawatan ke maktab-maktab dan ramah mesra dengan jemaah, rata-rata mereka berpuas hati dengan operasi 1444 Hijrah. Wartawan Sadiq Hakim Azman ada perinciannya. Datuk Seri Said Saleh dalam pada itu mengajak petugas untuk terus komited menyantuni Duyufur Rahman dengan semangat juang tinggi, fokus kepada tugasan dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar kelancaran operasi haji berterusan sehingga akhir ibadah berkenaan. Tambah beliau lagi, waktu puncak operasi masyair yang semakin hampir menuntut petugas agar mengatur gerak kerja dengan sebaiknya. Kita semakin hampir kepada operasi masyair, iaitu cuma berbaki 12 hari lagi. Masyair menuntut kita untuk melaksanakan perancangan dan gerak kerja dengan lancar dan tersusun bagi menjamin semua jemaah haji Malaysia dapat berwukuf di Arafah dan juga mengerjakan rukun dan wajib haji. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Petugas Haji di Abraj Janadriah di Ibu Pejabat Tabung Haji di Mekah. Tambahnya lagi, TH berimpikan tahun ini menjadi tahun terbaik perkhidmatan kepada jemaah haji yang pernah diberikan berbanding tahun-tahun sebelum ini. Sehingga kini seramai 26,420 jemaah haji telah tiba di Mekah. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Mekah Al-Mukarramah untuk Berita Al-Hijrah.
Sementara itu, pada majlis sama, Datuk Seri Said Saleh berkata tabung haji melancarkan tabung Nikmatul Khair, nikmat kebaikan untuk membolehkan petugas haji musim 1444 Hijrah menyalurkan sumbangan kepada jemaah haji Malaysia. Inisiatif itu katanya bagi memberi peluang kepada petugas melakukan infak sebagai tanda kesyukuran kerana dapat hadir ke Tanah Suci bersama jemaah haji negara. Beliau berkata pihaknya bercadang mengagihkan sarapan pagi kepada jemaah haji negara seperti dilakukan tahun lepas atau membantu mereka yang memerlukan dari segi membayar upah melontar di Jamrah di Mina bergantung kepada hasil kutipan tabung berkenaan. Katanya inisiatif itu dimulakan pada 2018 dengan agihan makanan kepada jemaah luar negara dibuat untuk 2 tahun berturut-turut hasil sumbangan wang tunai yang dikumpul. Sudah beroperasi selama 24 tahun namun masih belum memiliki premis lengkap. Itu kekangan kepada pelajar tahfiz Al-Quran Darul Tuba di Tangkak, Johor yang kini terpaksa belajar di ruang terhad di mana ruang pembelajaran dan hafazan turut menjadi ruang solat dan tempat penginapan pelajar. Bagaimanapun Darul Tuba kini sudah mendapatkan tanah wakaf untuk pembinaan kompleks baru bagi pusat itu tetapi berdepan kekangan kewangan. Menurut Dutanya Isfadia Muhammad Dasuki, kos pembinaannya menelan belanja 11 juta ringgit. Daripada tanah yang sedia ada, sekarang ini kerja-kerja dilakukan untuk urusan tambak. Dan menambak tanah ini saya kira akan memakan masa beberapa lama dan kita perlukan dana yang banyak. Katalah kita sebut dalam 2-3 juta hanya untuk tambak saja. Collection yang kita perlukan ini adalah sebanyak 11 juta. Dan setakat ini 1 juta kita dapat daripada sahabat-sahabat kita, daripada sumbangan itu. Dan kita perlukan 10 juta lagi untuk bangunan ataupun fizikal. Kerja-kerja meratakan tanah wakaf telah pun dilaksanakan namun masih tidak mempunyai dana untuk membina kompleks tahfiz tersebut. Bagi individu yang ingin menyalurkan sumbangan bagi pembinaan kompleks tahfiz Al-Quran Darul Tuba boleh salurkan ke akaun yang tertera. Karyaneka, pusat jualan kraf tangan tempatan, kini melebarkan sayapnya dengan membuka cawangan ke-10 di Muzium Negara. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motak, pembukaan itu bertujuan memasarkan produk kraf tempatan daripada usahawan dan komuniti kraf seluruh negara. Menjual barang-barang kraf tempatan yang autentik, ya. Kalau batik pun batik Malaysia autentik. Sebenarnya apabila kita sebut Malaysia, ya, perkara yang menarik berkaitan negara kita adalah kepelbagaian budaya di Malaysia. Itu merupakan salah satu daripada perkara utama ataupun tarikan utama pelancong-pelancong datang ke negara Malaysia. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis perasmian outlet baharu Karyaneka di Muzium Negara Kuala Lumpur petang tadi. Jelasnya lagi penambahan outlet ini sebagai usaha berterusan dalam mengangkat martabat dan nilai tradisi dan kebudayaan Malaysia melalui setiap produk yang dikeluarkan. Kalau kita lihat di Malaysia ni sendiri, hasil kraft tangan tu very unik. Setiap negeri tu ada hasil tangan dia sendiri. Kita perlu memertabatkan budaya kita, produk-produk daripada kebudayaan kita, kita perlu orang kata bersifat menghayati dan juga bangga dengan karya kita. Dalam pada itu, Karyaneka menawarkan diskaun sebanyak 10% bagi setiap pembelian produk kraf dan produk mangkuk tingkat secara percuma bagi setiap pembelian sekurang-kurangnya RM250 bermula hari ini hingga 30 Jun. Korban akibat perang di Sudan melepasi 2,000 orang. Kurangnya 15 terbunuh dalam insiden truk merempuh sebuah bas mini yang memuatkan beberapa penumpang warga emas. Kejadian berlaku di barat daya Manitoba, Kanada. Bas mini berkenaan dipercayai membawa 25 penumpang. Polis mengesahkan 10 mangsa kini dirawat di hospital. Pemandu bagi kedua-dua kenderaan berkenaan dilapor selamat namun polis enggan mengulas siapa yang harus dipertanggungjawabkan dalam nahas terbabit. Kejadian turut menyebabkan banyak serpihan bertaburan di atas jalan raya termasuk pecahan cermin dan kaca. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di laman Twitternya mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan menyifatkan amat sukar untuk membayangkan kesedihan yang melanda waris mangsa yang meninggal dunia.
Korban akibat perang di Sudan melepasi 2,000 orang selepas 3 bulan peperangan itu meletus. Mangsa yang terbunuh termasuklah Gubernur Negeri di wilayah terpencil Darfur dengan pertempuran yang bertambah sengit. Menurut Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi IOM, perang setakat ini menyebabkan 2.2 juta penduduk meninggalkan kediaman mereka, termasuk lebih 1,5 juta mencari perlindungan ke negara jiran. Sementara itu, usaha damai dengan mediasi Amerika Syarikat dan Arab Saudi tergantung ekoran kegagalan kedua-dua pihak melaksanakan gencatan senjata. Rekod PBB menunjukkan seramai 25 juta orang penduduk negara itu memerlukan bantuan tetapi hanya sebahagian kecil menerima pembiayaan yang diperlukan. Sementara itu, Darfur kini muncul sebagai medan pertempuran utama perang itu dengan rumah dan pasar dibakar selain hospital serta kemudahan bantuan dirampas. Lebih 149,000 orang penduduk Darfur melarikan diri ke negara jiran. Taufan Biparjoy yang membadai India dengan membawa angin kencang berkelajuan 165 km sejam dilaporkan semakin lemah. Awal pagi tadi, kelajuannya hanya direkodkan pada kadar purata 78 km sejam sahaja. Menurut Jabatan Meteorologi India, Taufan Biparjoy yang membadai persisir pantai berhampiran Pelabuhan Jakau semalam bergerak dengan kelajuan 110 km sejam menuju ke timur laut negara itu sebelum ke wilayah Sind, Pakistan. Taufan tropika itu membawa risiko bah besar terutama di kawasan berhampiran pantai. Jalan-jalan yang rendah sudah mula dinaiki air pada petang Khamis selepas hujan lebat beberapa jam. Biparjoy telah merosakkan fasiliti awam seperti tiang elektrik manakala insiden pokok-pokok tumbang berlaku di serata tempat, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara itu, di Pakistan, hampir 82,000 penduduk berisiko telah dipindahkan manakala aktiviti laut dihentikan serta-merta. Taufan Biparjoy diramal membadai Pakistan hari ini. Menurut Jabatan Meteorologi. Segmen BN Niaga selepas ini. Negeri Sembilan terima 1,641 permohonan penukaran geran bagi tempoh pegangan hak milik daripada pajakan kepada hak milik kekal sejak ia dilaksanakan 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 1,046 geran penukaran hak milik kekal telah diluluskan dan hanya 1% permohonan ditolak berikutan tidak memenuhi syarat. Permohonan sebanyak 1,641 telah diterima oleh PTG, Pejabat Tanah Galian Negeri Sembilan, dan daripada permohonan tersebut 1,046 telah diluluskan, 238 telah diangkat untuk dibawa ke peringkat mesyuarat MMK dan 347 masih dalam tindakan pemrosesan di PTG. Dan yang ditolak oleh MMK adalah sebanyak 10. Mana Esko tolak 10 kerana tak patuh ataupun tak penuhi syarat. Menurut Datuk Seri Aminuddin, pelaksanaan permohonan penukaran hak milik pajakan kepada hak milik kekal merupakan manifesto tawaran Pakatan Harapan Negeri Sembilan yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK negeri itu pada 12 dan 19 Jun 2019. Pada mulanya, pelaksanaan permohonan penukaran tersebut dilaksanakan secara pilot project di kawasan Dun Sikamat, Ampangan dan Paroi dalam daerah Seremban. Kemudiannya pada tahun 2021, pihak berkuasa negeri telah meluluskan sebanyak 8 kawasan lagi di daerah Tampin, iaitu 2 kawasan di Dun Gemencih, 3 kawasan di Dun Repah dan 3 kawasan di Dun Gemas. Pelaksanaan permohonan itu kemudiannya telah diperluaskan kepada semua taman dan rumah rakyat di Negeri Sembilan. Tak sangka lah, bonon dia boleh dapatkan. Saya tunggu 3-4 bulan tak dapat. Betul kata keputusannya tidak ni, tunggu keputusan kerajaan negeri ni tak dapat. Tapi saya dalam 3 hari tu datang daripada pejabat tanah ni, dia datang dia punya pegawai, dia beritahu pakcik dia dapat apa geran hak milik apa kekal dia pasal lama-lama. Saya sudah mohon sudah 3 bulan.
Tapi kita sudah dulu rumah rakyat Kampung Tengah Gedok, Gemencik, ini sudah dekat selama sudah 20 tahun. Tapi sekarang kita boleh dapat ini grant jadi pajaknya sudah jadi free all. List grant sudah jadi free all. Kita pun nanti gembira dengan kita mau terima kasih kepada Menteri Besar Negeri Sembilan. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.